Dan insya-Allah malam ini kita sambung dalam tajuk yang ke-29 ya, iaitu adab dalam pergaulan, yang mana kita telah pun membaca ya adab-adab dalam pergaulan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan, iaitu antaranya pertama pergaulan dengan ibu bapa, yang keduanya pergaulan dengan adik-beradik, yang ketiganya pergaulan dengan guru, dan mari kita sambung lagi ya pada poin yang keempat, iaitu pergaulan dengan rakan, ya, pergaulan dengan rakan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, terdapat beberapa tata cara bergaul dalam persahabatan yang harus diamalkan. Antaranya ialah menghadkan atau membataskan pergaulan. Orang Muslim itu mesti tahu batas-batas pergaulan sesama rakan agar dapat menjaga etika pergaulan sosial yang telah disyariatkan. Begitu juga dengan Nabi SAW, Nabi juga mempunyai para sahabat. Ya, para sahabat Nabi itu macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, bila mana di luar rumah memang dia akan temani Nabi. Ya, ke mana-mana nak. Jika diperlukan khidmat ni dia akan teman. Ikut Nabi mana pun. Ya, bila sampai rumah Rasulullah, dah selesai semua urusan, balik, okey. Setelah balik rumah Rasulullah, dia pun balik rumah dia. Ya, dan juga sahabat-sahabat lain, Ibnu Mas'ud, ya, Anas bin Malik, ya, yang mana mereka ni masih lagi kanak-kanak ketika itu, Ibnu Abbas, ya, mereka ni begitu rapat dengan Nabi SAW, antara sahabat, antara sahabat. Jadinya macam Ibnu Mas'ud ini, kalau tak salah saya lah, Ibnu Mas'ud ini, dia memang, mereka memang hampir dengan Rasulullah dan memang dia masuk rumah Rasulullah. Ya, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Mas'ud ini memang dia biasa akses kalau masuk rumah Rasulullah. Tapi dia tahu bila masanya. Jadi Rasulullah dah bagi tahu pada dia, kan? Dia bagi tahu pada Ibnu Mas'ud ni, dia kata, kalau kau tengok lansi rumah aku ni terbuka, aku masuklah. Maksudnya itu tanda dia lah. Bolehlah masuk. Ya, tengok lansi tu tutup nanti dulu. Ya, tengok lansi terbuka, masuklah. Ya, mereka sebab mereka ni berkhidmat pada Nabi SAW. Ya, tapi budak-budak lagi lah, muda lagi masa tu. Ini tapi mereka ni semua taraf sahabat. Dan yang mana mereka ini berdamping dengan Rasulullah masing-masing ni, orang tu ada kelebihan masing-masing lah. Ya, kalau Ibnu Mas'ud ni terkenal dengan qiraatnya, bacaan Al-Quran. Ya, kalau Ibnu Abbas ini terkenal dengan ilmu fiqahnya. Ya, dan juga Ibnu Umar. Ya, jadinya mereka ni jadi sahabat yang hebat-hebat. Hatta Abu Hurairah, macam Abu Hurairah pun memang dia tak ada kerja lah, dia ahli sufah. Jadi dia memang dia suka ikut Nabi. Dia setiap kali Rasulullah keluar pada rumah, pada di masjid pun memang dia akan duduk, sebab dia nak ambil ilmu. Dia akan tunggu apa saja yang Rasulullah cakap tu. Itu yang antara sebab kenapa Abu Hurairah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab dia memang duduk Rasulullah, berdamping dengan Rasulullah. Tetapinya walaupun demikian, ada juga batas-batas. Waktu personal Nabi SAW, tak? Waktu Rasulullah berehat, makanya dia tak ganggu pun. Bukan sentiasa 4 jam lah. Maksudnya ada waktu-waktu tertentu. Sampai satu ketika Abu Zal Al-Ghifari, dia pernah riwayatkan tu hadis kita, satu ketika aku duduk lama dengan Rasulullah sampai malam, berbual dengan Rasulullah ni. Sampai malam hari, sampai tengah malam, dia kata. Maka duduk simang lama ni, maka kata Abu Zal, ya Rasulullah, kau bagilah aku jawatan. Nak, Nabi muda sembang semua nak. Kau bagilah aku jawatan, sebab ada sahabat-sahabat yang diutus sebagai dia duta di Yaman, ya, Mu'adz. Kemudian Mu'adz bin Jabal untuk kata, dan juga sahabat-sahabat lain ni nak. Makanya dia pun kata, bagilah aku tugas lah. Maksudnya jawatan ketiga itu pun dia minta tugas lah. Sebab apa, Abu Zar ni pun dia memang orang yang sibuk kan, dia pun memang orang kerja lah. Kerja dulu lah, kerja ketua perompak tu. Dan dia pun dah berubah sikapnya tak.
Maka dia kata, Rasulullah bagilah aku tugas apa-apa tak, bagilah aku. Maksud kita jawatan bagi apa, tentu amanahkan aku pada aku. Apa-apa tugas tak. Maka kata Rasulullah, wahai Abu Zar, sungguhnya jawatan ini satu penyesalan di akhirat nanti. Engkau akan menyesal punya. Satu penyesalan di akhirat nanti. Kecuali bagi orang yang melaksanakan sebaik mungkin, dia akan selamat. Tapi dia pun akan menyesal juga. Di dunia okey, dalam masalah sonok, tapi di akhirat dia akan menyesal. Kalau dia ambil pun dia akan menyesal. Kenapalah aku ambil dulu, aku tak biar. Ambil macam tu lah. Tapi bagi mereka yang berjaya melaksanakan tugas itu dengan baik, insyaAllah, jawatan itu satu penyebab dia untuk dia masuk ke syurga. Kan? Jadi bukanlah kita kata sebab nak jawatan itu satu benda yang tak baik, kan? Tapi kalau dapat laksanakan baik, teruskan, kan? Sebab dia akan jadi penyebab untuk kita masuk ke syurga. Tapi kalau sebaliknya tidak dilaksanakan dengan baik, dia akan menarik kita dengan pantas masuk ke dalam neraka. Jadi para sahabat pun mereka juga membataskan ada waktu-waktu yang boleh bergaul. Dan membataskan pergaulan perlu dititik beratkan, terutamanya pergaulan lelaki dan perempuan. Malah pergaulan antara sesama sejenis juga ada hadnya. Aurat sama sejenis pun, seperti menjaga aurat, menutup had aurat yang telah ditetapkan, pakaian yang longgar dan tidak nipis. Hatta dalam tu pun dijaga had antara lelaki yang dengan perempuan yang bukan mahram ini. Tambah itu kena jaga lagi lah. Seorang Muslim tidak boleh membantu rakan dari segi, seorang Muslim itu boleh membantu rakan dari segi harta dan kewangan, memberi dan membantu ketika rakan susah dan senang mengikut kemampuan, sama ada dari segi kewangan, masa atau tenaga. Ni kalau kita bersahabat, berkawan macam ni lah. Ada waktu kita perlukan bantuan dia, ada waktu dia pula perlukan bantuan kita. Mencari penyelesaian ketika sahabat memerlukan bantuan tanpa perlu diminta. Malah dalam hubungan pergaulan sesama rakan digalakkan menyampaikan pujian orang lain yang menjadikan rakan gembira, mendengar kata-katanya yang baik dan tidak bergaduh dengannya. Sebab tu dalam bab menjaga aib ini kita pun dah urai dah. Maksudnya biasa haram kita mendedahkan aib sesama Muslim. Antaranya inilah sahabat. Sahabat ini kadang-kadang kita ni sebagai tempat dia meluahkan perasaan, dia mengadu, cerita masalah dia pada kita, supaya apa, dia dapat meluahkan lah daripada dia pendam dalam hati tersebut. Jadi kita sebagai pendengar yang baik ini cukuplah sekiranya perkara itu melibatkan aib peribadi dia, makanya masuk telinga kanan, janganlah keluar dengan pendam macam tu lah. Sebab itu maruah dia, kan. Kadang-kadang dia cerita masalah rumah tangga dia kat kita, dia cerita masalah kewangan dia kat kita, cerita masalah anak-anak dia, semualah. Jadi benda-benda ini kalau kita hebohkan pada orang akan menyebabkan dia rasa malu. Padahal benda ini dia punya problem, kan. Tapi ini yang nak dijaga ni. Itu yang kata, sebab tu taraf sahabat ni cukup tinggi. Takat kawan tak, berkawan biar 1000 tak. Bersahabat tu biar satu, bukanlah biar satu. Berkasih tu biar satu, tapi bersahabat ni biarlah hingga bawa ke syurga. Seperti mana Hasan Al-Basri dengan sahabatnya. Satu ketika mereka duduk sama-sama, duduk fikirkan nanti nasib di akhirat. Bagaimanalah keadaan kita nanti di akhirat esok. Adakah kita ni masuk syurga ke masuk neraka pun tak tahu lagi lah. Ini yang fikir ni orang alim, orang soleh, tuan-tuan. Orang alim, orang soleh yang fikir. Bukan kita yang bisya-bisya macam ni kan? Orang soleh, orang alim duduk fikir, mana tempat kita nanti, ke syurga ke neraka. Maka kata sahabat dia, wahai sahabatku Hasan Al-Basri lah, sekiranya engkau masuk syurga lah, aku saya masuk syurga lah, engkau soleh, engkau baik, engkau alim, semua cukup, package lengkap, engkau masuk syurga lah. Engkau carilah nama aku dalam syurga tersebut. Kau ingat dekat aku,
Ya, kalau kau tengok nama aku tak ada dalam syurga tu, mana lagi tempat aku pergi? Confirm masuk neraka lah. Nak pergi mana lagi dah, kan? Maka engkau mintalah syafaat pada Allah, masukkan aku dalam syurga. Menangis dia tak? Hasan Basri pun kata macam tu juga kat kawan dia. Engkau pun, ya, kalau engkau masuk syurga, betul kau tengok aku ni soleh, alim, tapi engkau tak tahu mungkin ada benda-benda yang menyebabkan kemurkaan Allah pada aku pun tak tahu, yang menyebabkan aku masuk neraka, kan? Maka sekiranya engkau masuk syurga, kau cari juga lah nama aku. Carilah nama aku, kan? Kalau nama aku tak ada dalam syurga tu, maknanya dalam neraka lah. Ya. Pemintalah syafaat pada Allah Ta'ala, masukkan aku dalam syurga tak? Ini kata sahabat, kan? Sahabat yang membawa ke dalam, sahabat dunia akhirat. Inilah sahabat dunia akhirat ni. Sampai ke akhirat pun dia ingat. Ya. Rakan yang baik akan memanggil dengan nama yang paling disukainya. Ya. Memuji dan dengan kebaikannya yang dilakukan. Sentiasa berterima kasih atas kebaikannya. Membelanya apabila kehormatannya dipijak-pijak, seperti dia membela dirinya sendiri, dan berani menasihatinya apabila rakan melakukan kesilapan, atau dengan sindiran apabila diperlukan secara berhikmah. Sebab tu dalam bab nak menegur ni, ya, sahabat-sahabat baik kadang-kadang berbanding dengan keluarga kita. Ya, sebab sahabat-sahabat ini memang dia kenal kita, cerminan kita. Sebab itulah kalau kita nak tahu tentang, ya, kebaikan diri kita, kalau orang nak tahu tentang kebaikan diri kita, maka dia carilah orang sahabat-sahabat yang baik dengan kita, orang-orang yang suka dengan kita, orang yang baik dengan kita, orang yang sayang dengan kita. Ya. Tapi kalau dia nak cari keburukan kita, pergilah tanya orang-orang yang benci kita ni, mesti jumpa banyak keburukannya lah. Ya. Jadi bersahabatlah dengan sahabat yang baik-baik. Ya, sebab itulah sahabat yang baik ini bukan kita kata sekadar di dunia, tapi juga bawa sampai ke akhirat. Sahabat yang baik ini dia akan menegur kita sekiranya kita ni tergelincir, terpeleot, tak, daripada landasan kebenaran, dia akan beri teguran. Ya, sahabat yang baik ini dia tak kira lah kita tengah naik tinggi ke, kita tengah down, kita tengah apa, dia tetap bersama dengan kita. Sahabat tak? Siapa-siapa kita pun dia tetap memberi teguran yang ikhlas. Berkawan tanpa habuan. Tak ada masalah pun. Waktu kita senang pun apa lah, rezeki kau senang tak? Alhamdulillah tak? Semua kau ingat-ingat kawan-kawan ni macam tu je tak? Tapi tak adalah pula dia kita nak mecek kita dan sebagainya tak? Waktu kita down, kita jatuh pun dia pun juga bersama kita. Ini susah mencari orang. Ni kata sahabat berbanding dengan kawan, berbanding dengan rakan. Kawan 1000 boleh, ya, rakan kenalan tak sama. Nilai sahabat tinggi. Sebab tu para sahabat Nabi ni mereka diberi nama sahabat, kan? Ashab Rasulullah SAW tak? Sebab apa? Mereka ni martabat yang tinggi, sahabat ni. Sikap berlapang dada, memaafkan apabila rakan melakukan kesilapannya dan kekeliruannya, dan tidak mencacinya dan tidak berdendam terhadapnya. Selain itu, mendahulukan rakan dengan salam dan bermanis muka semasa bertemu dengannya, dan melapangkan tempat baginya dalam majlis. Jadi sahabat ini, ya, kadang-kadang mungkin dia berkawan kita dari sejak kecil. Ada juga sahabat ini ketika mana kita waktu belajar. Ada sahabat ni dia datang ketika mana kita sedang bekerja tak. Ada juga sahabat datang bila kita dah bersara tak, jadi rakan masjid apa semua tak. Jadi bukanlah dikatakan sahabat tu dia ada had tempoh tertentu, mesti rakan sepermainan masa kecil, bawa ke besar baru jadi sahabat. Tak juga. Ya. Jadi sahabat ini ialah maksudnya orang yang sentiasa bersama kita dan tidak berkawan dengan kita dengan sebab-sebab tertentu, dan ikhlas dalam beri nasihat dan juga teguran. Itu yang keempat, ya, kata Imam Ghazali tentang pergaulan dengan rakan ni. Yang kelimanya, adab bergaul dengan jiran. Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin mensyarahkan jangan menyakitinya sama ada dari sudut perkataan atau perbuatan.
termasuklah memuliakannya dan menghormatinya. Hindarilah daripada mengganggu jiran dengan suara berbisik. Macam mana kita ganggu jiran dengan suara berbisik? Kita mengumpat dia, nak bisik dengan jiran sebelah sana, dengan kawan grup WhatsApp, ya. Itu mengganggu dengan cara berbisik, maksudnya kita mengumpat, cari kelemahan dia, cari aib dia, cerita kat orang, sama dalam grup-grup WhatsApp ni lah. Ataupun berteriak, buat bising, dan tidak boleh membuat bising, terutamanya pada waktu malam, kerana boleh mengganggu jiran tetangganya sedang tidur ataupun berehat. Dalam keadaan jiran, kita pun mesti dah masuk ke tentang adab berjiran, yang mana Jibril alaihissalam kata Nabi SAW, mazala Jibril, sentiasa Jibril itu menasihati aku, kata Rasulullah SAW, supaya berbuat baik dengan jiran. Tiap kali dia jumpa, mesti Jibril pesan pada Nabi SAW. Seolah-olahnya, kata Nabi SAW, seolah-olahnya jiran ni, yang Jibril sebut jiran aku ni, layak untuk terima harta warisan aku. Maksudnya dia termasuk dalam kita punya ahli waris. Sampai macam tu sekali Jibril pesan pada Nabi, kan, duk sentiasa ingatkan Nabi berlaku baik dengan jiran, hingga aku menyangka bahawa jiran juga layak dapat terima harta waris aku, harta warisan. Apa dia macam tu sekali Rasulullah kata, ya. Kenapa, ya? Kenapa dengan jiran kita kena berbuat baik? Sebab jiran ini ialah saudara terdekat kita lah, tak? Saudara terdekat kita. Waktu kita susah dan sebagainya, mereka lah orang yang tahu dulu. Mereka lah orang-orang yang bantu mula dah. Mereka yang akan mula bantu dulu. Berbanding dengan keluarga kita mungkin jauh dari kita, kan. Itulah kata Jibril AS, tak buat baik dengan jiran. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Syurai Al-Khuzai radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah berdiam sahaja. Ya, dalam hadis ini, dalam kitab 40 hadis, ya, hadis 40 Imam Nawawi dia sebut. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang pertamanya, ya, orang yang beriman kepada Allah ialah dan juga hari akhirat. Yang pertama Rasulullah sebut, dia beriman kepada Allah SWT akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya lah. Ya, dia buat baik pada tetangganya yang mula-mula sekali. Siapa dia? Jiran tetangga lah. Ya, itu bukti orang ni beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ada orang mungkin dia dengan orang lain semua dia boleh baik lah, dengan tak ada masalah, kan. Tapi dengan jiran sebelah rumah, kan, jiran sebelah rumah tak boleh langsung, kan, tak boleh nak tolak langsung, kan. Jadi inilah kata tadi, itu kata ujiannya, kan. Ujian kalau kita berjiran, semua orang ada jiran tak, paling kurang tak jiran pun jiran ada yang hampir dekat rumah dia, kan. Ini yang pertama saya bagi tahu. Kalau bukti kita, tanda orang itu dia beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia akan buat baik dengan jiran tetangga. Tak kira jiran tetangga itu sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim, ataupun jiran tetangga itu merupakan adik-beradik dia, tak? Jadi kadang-kadang dalam satu lot tanah mak ayah bagi itu, Alung pun buat rumah kat situ, Angah buat rumah kat situ juga dalam satu tanah lot, itu jiran je tu. Tapi jiran itu mempunyai pertalian darah. Yang keduanya, Rasulullah sebut, barang siapa yang kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Muliakan tetamu. Nabi Ibrahim AS antara orang yang suka menerima tetamu. Ya, dan Rasulullah sendiri pun. Dan budaya Arab ni, dia budaya Arab, tuan-tuan, dia sebut budaya Arab ni, Arab jahiliyah pun memang itu sifat dia. Ya, dia memuliakan tetamu. Sebab ini sebagian orang kata pun dalam adab yang baik dalam
orang dalam Arab Jahiliyah, maka dia masuk dalam Islam. Sebab dia benda yang baik, tak ada masalah pun kita amalkan. Walaupun kita kata, dia orang Jahiliyah macam ni, memuliakan tetamu, tapi dia benda yang baik. Dan memang Rasulullah pun, Islam pun menganjurkan kita kan tersebut. Islam pun menganjurkan kita supaya memuliakan tetamu. Kemudian, dan barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Atau hendaklah berdiam saja. Kalau ada benda yang kita nak cakap dan perkataan yang kita nak sampaikan itu memberi manfaat pada orang, maka cakaplah. Tapi kadang-kadang bila perkataan kita itu menyebabkan orang gaduh, perkataan kita menyebabkan orang marah, ya, kalau perkataan kita itu menyebabkan orang tidak selesa, diamlah. Nah, diam diri. Kecuali kita menyampaikan kebenaran, teguran. Itu pun, ya, bukan teguran itu teguran di hadapan umum orang, kan? Dengan tujuan nak memalukan dia tak. Teguran pun teguran mana PM tepi je. Orang kata apa? Jumpa secara personal, memberi nasihat. Itu kan. Maka ada adab dia juga. Jadinya, ya, jiran ini apabila mereka memerlukan bantuan, maka berilah bantuan mengikut kemampuan sebagai jiran mereka. Sikap tolong-menolong merupakan interaksi dua hala sesama jiran. Amalan ini merupakan perbuatan yang baik. Malah besar nilainya kerana melibatkan penglibatan pelajar keseluruhannya dengan tetangga. Imam Ghazali rahimahullah menyatakan beberapa hak jiran tetangga yang perlu dijaga, iaitu, ya, memulai mengucapkan salam. Tak kira lah, ya, sama ada mereka ni muslim ataupun bukan muslim. Kalau orang Islam, kita bagilah Assalamualaikum, kan? Kalau bukan Islam, bagilah selamat pagi, selamat petang, good morning, kan? Mengucapkan salam. Sebab apa? Ucapan salam ini satu ucapan persahabatan. Kalau sesama Islam, ucapan tautan silaturahim. Rasulullah SAW ketika baginda tiba di Madinah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam ni dia kata apa? Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, dalam peristiwa hijrah, maka Rasulullah ucapkan, kan, 4 perkara ni nak. Afsyus salam, wa it'am ta'am, wa silul arham, wa qum bil laili wan nasu niyam. Dan Rasulullah beritahu sebarkan salam. Maksudnya sebarkan salam ini bertegur siapa? Kalau sesama Islam, Assalamualaikum. Kalau bukan dengan Islam, kita sebut good morning, apa semua, selamat pagi dan sebagainya. Ataupun kalau jauh bersisih, angkat tangan. Ya, sebab itu semua tanda-tanda dan lambang-lambang persahabatan, tanda-tanda dan lambang persaudaraan silaturahim. Ya, itu caranya. Kan? Afsyus salam. Dengan cara tersebarkan salam ini, ya, ucapan salam, Assalamualaikum, makanya dia menautkan tali silaturahim. Kita tak kenal orang pun nak kita masuk mana tempat, Assalamualaikum nak. Maka itu tautan silaturahim sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian wa it'am ta'am, jamu orang makan, bagi orang makan. Ya, itu juga antara tanda untuk mengeratkan silaturahim. Ya, jemput datanglah. Kalau kita di Melaka ni meriah lah. Banyak buat-buat kenduri kenara, kekah, buat doa selamat, semua ada lah. Ya, tambah-tambah pula esok ni dah masuk bulan Rejab ni. Hari Sabtu ni kan. Dah masuk bulan Rejab. Lepas bulan Rejab, Syakban pula. Bulan Rejab, Syakban ni memang bulan kenduri, terutama bulan Syakban. Orang nak kejar kan, sebab apa? Kenduri sebelum Ramadan. Ya, kan? Kadang-kadang satu hari 3-4 kenduri kali. Kena susun jadual siap-siap. Kan? Pagi rumah siapa, ya, tengah hari rumah siapa. Sebab kat Kuala memang jadi macam tu. Lepas subuh pun ada. Dekat-dekat nak kejar ni, dah sudah Syakban, lagi 2 minggu nak puasa ni, orang kejarkan kenduri tak? Lepas subuh, bermula sudah subuh. Habis subuh, pergi rumah ni. Sekarang pukul 10, rumah orang ni pula. Ya. 11.30 rumah dia ni pula. 12.30 rumah ni pula. Lepas zuhur pun ada. Ya. Kadang-kadang sampai 7 kenduri satu hari. Makin dekat dengan Ramadan, lagi banyak kenduri. Ya. Ini semua ada antara salah satu contoh, ya, sunnah Nabi SAW. Jamu orang makan. Yang ketiganya apa lagi? Ya,
Wasilul arham, iaitu hubungkan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim. Kenapa? Sebab orang yang memutuskan silaturahim la yadkhulul jannata al-qata'u. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadinya kalau kita jenis rajin semayang, rajin sedekah, solat jemaah tak tinggal, tapi kita putuskan silaturahim, tak masuk syurga. Dan juga dalam hadis Abu Daud, dalam hadis riwayat dalam hadis Abu Daud, Rasulullah beritahu bahawasanya sekiranya dua orang saudara ini berselisih faham ataupun tidak bertegur sapa, tempohnya 3 hari sahaja. 3 hari je. Maka hari yang ketiga itu, siapa yang memulakan salam perdamaian, dialah yang terbaik. Orang yang mula salam dulu, maka dia yang terbaik. Tetapi sekiranya dia nak berdamai, orang tu nak berdamai, kau jawablah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebab apa dalam hadis juga sebut kan, orang yang memutuskan silaturahim dia tak masuk syurga, yang Rasulullah beritahu tempoh 3 hari cukup. Kan? Mungkin dalam tempoh 3 hari tu kenapa 3 hari ya? Sebab dalam tempoh 3 hari tu nak bagi fikir. Kan? Aku dulu kawan dengan dia lama, tiba-tiba ada sebab persisian faham tertentu tak? Makanya berlaku lah ni tak? Maka bagi tempoh fikir tak? Tapi berapa lama nak gaduh dengan dia kan? Lagi 3 malam ya? Tak boleh lebih pada tu. Jadi itulah kata pentingnya silaturahim ni. Dan yang terakhir pada waqum billaili wan nasu niyam. Kamu bangun malam ketika mana orang lain sedang tidur, kamu bangun buat tahajud. Minimum 2 rakaat kita buat, kan? Paling kurang 2 rakaat. Dalam 4 perkara ni tuan-tuan, 3 perkara berkaitan dengan sesama manusia, hubungan sesama manusia, iaitu bagi salam, jamu orang makan, hubungkan silaturahim. Ini manusia, hubungan dengan manusia. Satu je dengan Allah, bangun malam ketika orang lain sedang tidur. 4 perkara, 3 berkaitan dengan manusia, 1 saja dengan Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, wadkhulul jannata bisalam. Orang yang amalkan 4 ini, dia akan masuk syurga tanpa roadblock. Tak ada halangan. Kalau orang nak dakwa-dakwi pun nanti Allah Ta'ala settlekan. Ya Allah, dulu kita nak salah settle. Tapi kalau 4 perkara ni tak ada dia buat, makanya ikut jalan biasa lah. Tak adalah fast track. Ikut jalan biasa saja. Jadi inilah. Jadinya jiran, hak dengan jiran. Malah menenangkan jiran ini ketika dia ditimpa musibah dan menemaninya ketika sedih, dan menyenangkan serta menemani ketika mereka bahagia, serta disarankan memaafkan kesalahannya dan tidak menampakkan cacat dan aibnya. Maksudnya kita menjaga hubungan baik dengan jiran lah. Jika dia ditimpa musibah, kita ucapkan takziah, tolong mana yang patut. Kalau dia dapat benda baik, kita ucapkan tahniah. Yang keenam, pergaulan dengan masyarakat. Abu Bakar Jabir Al-Jazari dalam kitab Minhajul Muslimin, Pedoman Hidup Muslim, telah menyenaraikan antara adab pergaulan yang boleh diamalkan dengan masyarakat ialah apabila berjumpa sesama manusia, haruslah memberi salam yang muslim dan mengucapkan sejahtera kepada yang bukan muslim. Macam tadi ketika bertemu, sebelum berbicara dengannya, lalu berjabat tangan dan diberi salam, menjawab salam tersebut. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Maksudnya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balasnya penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Seperti mana bagi salam bila mana orang ucap pada kita Assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam.
Tapi yang terbaiknya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bagi salam pada kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jawab pula, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bagi salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ma'afiratu. Nah, dia bagi salam ni, itu ya, dekat itu ya. Maksimum banyak tu je lah. Nah, dia bagi salam lagi, banyak tu je lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ma'afiratu. Itu bualah dah tu. Tak ada panjang lagi lah. Nah, tidak nanti jadi macam cerita Haji Bahir. Dah, sikit-sikit, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Duk soal. Duk selawat sampai sudah tak habis dah. Orang baru nak mula cakap, dia duk selawat dah. Kita dah. Makanya, takat itulah paling panjang pun. Seorang Muslim itu juga mestilah bersifat tawaduk dan tidak sombong kepada sesama manusia. Hindari amalan mengumpat, mengejek dan menghina. Ini semua buah-buah buat gaduh ni. Kan, mengumpat, mengejek dan menghina atau memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Ini semua buah-buah gaduh ni. Ya. Menurut Imam Ghazali rahimahullah, sebagai Muslim kita mestilah bergaul sesama masyarakat dengan akhlak yang baik, seperti bersikap ramah dan mesra, tidak menyakitinya, berbuat baik kepadanya, menerima kebaikannya, memaafkan kesalahannya dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu. Nah, sebab tu bila mana dengan masyarakat kan tuan, kita kena faham. Kalau dengan rakan sekerja kita, mungkin dia sama level dengan kita, pendidikan apa lebih kurang. Tapi bila dengan masyarakat ni, ada yang orang ni tak pernah sekolah pun. Ada yang sekolah takat darjah 6, ada yang takat SRP. Ada yang pengajian tinggi, ada yang bertaraf pegawai, ada yang bertaraf orang kata pengajian laksamana pegawai yang hebat-hebat, panglima dan sebagainya lah. Turun bercampur duduk dalam satu masyarakat. Jadi di sinilah nak tengok orang yang berbakat tinggi, boleh tak kau turunkan level kau? Orang yang berbakat rendah, boleh tak kau jaga adab kau? Tak? Boleh tak nak tengok? Boleh cantum, lingam tak? Di situ. Ini kata adab dengan masyarakat. Kalau dengan rakan sekerja tak apa tuan-tuan, ini kawan-kawan kita semua ni tak. Kalau macam guru ada tak, dia kan kawan dia lah sama level. Tapi dua turun dengan masyarakat ini, maka berbagai-bagai level, macam-macam orang ada. Jadi di situlah kita nak tengok takat mana kita boleh duduk dengan orang macam ni. Kemudian dalam surah Al-A'raf, uzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Ya. Kemudiannya pengejaran hadis ini, Rasulullah SAW menyarankan agar umatnya bertindak bijak dalam memilih rakan, kerana dengannya mereka dapat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemikiran dan perasaan. Selain itu, Nabi SAW juga berpesan, apabila seorang ingin berjaya, maka bergaullah dengan orang yang berkualiti dari segi akhlak dan sahsiahnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa hadis ini menunjukkan larangan bergaul dengan orang-orang yang dapat merosakkan dan menjauhkan kita daripada agama maupun dalam urusan dunia. Hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam perkara agama dan dunia. Ni pilih kawan tak, bukan kawan semua orang tak, memilih rakan. Iaitu rakan-rakan yang orang kata dapat membantu kita, dapat membantu agama kita, dapat membantu menambah ilmu kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa berteman dan bergaul dengan orang-orang yang kedekut akan mengakibatkan kita terpalit dengan sifat kedekutnya. Sedangkan berteman dengan orang-orang yang zuhud membuatkan kita juga zuhud dalam masalah dunia. Kerana memang pada kebiasaannya seseorang itu akan mencontohi teman rapatnya. Hadis ini juga menyatakan bahawa teman itu ada dua golongan. Yang pertamanya teman yang soleh. Dia laksana pembawa minyak wangi yang menyebarkan aroma yang harum dan mewangi. Yang keduanya teman yang buruk akhlaknya. Laksana peniup api tukang besi. Orang yang di sisinya akan terkena asap, percikan api ataupun sesak nafas kerana bau yang tidak menyenangkan. Oleh yang demikian, kita perlulah bijak memilih teman.
Jauhilah teman bergaul yang buruk akhlaknya jika tidak mampu merubah mereka. Ya, kalau kita tak mampu maka kita tinggalkan. Carilah teman yang boleh membantu kita dekat pada agama untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Teman yang baik akan membimbing kita dan memberi nasihat dan petunjuk ke arah perkara yang baik. Ada orang yang mana dia ni, konon-konon dia nak kawan dengan orang penagih lah, contoh lah. Aku nak tarik dia orang ni dekat dengan agama tak. Jadi kita tahu kalau geng-geng orang macam ni dia punya cakap pun pandai guna kan. Dia orang macam ni dia pandai guna. Waktu mula-mula ni dia layan lah. Jadi kawan tu dah seronok. Dia bergalaban tak ada. Kalau pernah duduk dengan pengasih dan sebagainya mungkin dia ada idea lah. Tapi dia tengok kena kesian budak-budak ni maka dia bagi kerja lah budak-budak ni. Mari tolong dia apa sebagainya lah. Jadi budak-budak ni sebab dapat duit gaji upah maka dia pun okey lah boleh kerja baik. Dalam masa sama ambil barang juga. Duit hisap belakang-belakang tu. Maka dia pun tengok budak dia pun ada kesedaran nak tolong lah konon. Mula-mula boleh tolong. Lelah dengan diri sekali pun hanyut dalam. Lelah kali orang pula jumpa dengan budak-budak ni. Jadi kita tengoklah kemampuan kita. Kadang niat kita alhamdulillah bagus. Tapi rupanya kita berhadapan dengan orang yang lagi pandai kona pada kita. Dia pandai. Dia mula-mula dia tanya layan. Okey mari masuk dulu. Pada masuk geng kami, tahulah kami buat macam mana kan. Jadi kita perlulah. Orang kata apa dalam bab ini perlu berhati-hati jugalah. Tengok pada kemampuan diri kita dan persediaan diri kita kan. Kesimpulannya, dalam menjalani hidup ini, jangan tersilap memilih teman. Kerana teman itu mampu mempengaruhi kita sama ada untuk menuju ke jalan yang lurus atau jalan yang penuh kesesatan. Jika teman itu sedang tersesat pula, jadilah kita teman yang baik kepadanya dengan cara membimbingnya untuk kembali ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, teman hendaklah dicari daripada kalangan orang yang beriman dan bertakwa. Teman yang mempunyai perangai dan akhlak yang buruk hendaklah dijauhi. Persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah contoh terbaik pada umat akhir zaman dalam memperjuangkan agama. Kalau kita ada kawan-kawan, rakan-rakan sekerja yang bukan Islam dan kita berkawan dengan orang, gitu memang ada kawan-kawan yang bukan Islam tak. Dalam hati kita ni sentiasa berdoa, ya Allah, kau bagilah hidayah pada mutusan ni, contoh kata satu hari nanti, ya Allah, kau bukalah pintu hati dia, ya Allah. Doa lah macam tu tuan-tuan. Jangan kita sekadar berkawan, walaupun dia bukan Muslim, kau punya hal lah, tahu kan. Kita ada kawan yang bukan Muslim, doa kita dalam hati. Sentiasa tak, kau jumpa dia, Allah, kau buka pintu hati dia, terima hidayah, ya Allah. Kalau kita ada kawan-kawan yang buruk perangai akhlaknya, makanya kita berdoa juga, ya Allah bagi hidayah pada mereka satu hari nanti, ya Allah. Kau bagi hidayah pada mereka, ya Allah. Kita jangan pernah lupa berdoa. Sebab apa? Doa antara seorang Muslim kepada saudaranya Allah tak tolak. Dan doa kita kepada seorang yang bukan Muslim untuk dia dapat hidayah juga. InsyaAllah Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia. Yang ketiganya, kita dituntut untuk sentiasa berdamping dengan orang-orang soleh atau alim agar sifat atau perkara yang ada pada diri mereka itu terkesan kepada diri kita juga. Berkawan dengan orang soleh memberi kesan yang baik kerana teman itu akan mempengaruhi temannya. Jika teman itu soleh maka dia akan membawa kita kepada kebaikan. Sebaliknya jika teman itu jahat, maka dia akan membawa kita kepada keburukan. Itulah Quran tentang kupasan, tentang adab dalam kita bergaul, adab dalam pergaulan. Hendaklah kita bijak dalam kita berkawan, dan carilah kawan-kawan yang dapat membantu kita dalam urusan agama, kawan-kawan yang dapat membantu kita dalam menambah ilmu. Jadi orang macam ni kita kena buat kawan lah. Sebab apa? Kadang-kadang banyak benda kita tak tahu, bila kita berkawan ni, alhamdulillah kita tahu. Dulu mungkin kita jarang jauh pada agama, dengan sebab kita berkawan ini kita rajin dekat dengan agama tak? Rajin datang rumah Allah. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita selesai mengupas pada tajuk yang ke-29.